Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim, ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Dan dimuliakan, dikasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Seperti biasa, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur atas nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan asbab syukurnya kita itu, Allah taala terus beri dorong pada kita untuk mudah melakukan kebaikan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, di pada hari ini dah masuk 1 Zulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita ruang dan peluang, masa dan kesempatan untuk kita hari ini hadir ke salah satu rumah daripada rumah-rumahnya. Untuk hari ini buat apa? Kita tunaikan ibadah di tempat yang tersebutlah, salah satu daripada rumahnya itu. Ini tandanya apa hari ini tuan-tuan, puan-puan? Tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Sebab itu dia letakkan kita, dipilih kita, dia letakkan kita di tempat yang dia sayang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita, perkumpulan yang dirahmati, diridai, dikasihi oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Dia bersyukur hari ini kita dapat ruang merapangkan masa, ya, diberi peluang kita pada hari ini. Kita dapat sama-sama tunaikan salat tasbih secara berjamaah. Namun begitu tuan-tuan, kena berpegang bahawa solat tasbih ia tidak dituntut secara berjamaah. Namun apabila kita telah berkumpul-kumpul, dah sekarang kita ialah dengan kesatuan hati kita, insya-Allah lagi jadi adalah lagi baik kita buat sama-sama. Bila buat sama-sama tu dengan niat sama berjamaah, tidak menjadi salah bagi kepada kita dan tak menjadi salah pada dalam hukum fiqhnya, insya-Allah. Ya, bersyukur tuan-tuan siapa yang telah dapat tunaikan solat tasbih tadi, insya-Allah ya, Allah akan ampunkan 10 dosa, iaitu dosa awal, dosa akhir. Kita pun belajar kitab Hidayatul Sibyan ni dah nak mati dah kita. Jadi harap-harap yang dengan banyak kita solat tasbih, kalau banyak ampunkan dosa kita yang awal satu, yang kedua dosa yang akhir, yang ketiga dosa lama, yang keempat dosa yang baru,
Yang kelima dosa yang apa? Dosa yang sengaja. Yang keenam lawan dia yang sama dia, dosa yang tak sengaja. Yang ketujuh dosa yang kecil. Yang ke-8 dosa yang besar. Yang ke-9 dosa yang kita buat secara rahsia. Dan yang ke-10 dosa yang kita buat secara terang-terangan. Kadang-kadang terang-terang kita tak buat dan rahsia kita ada dosa. Dari hati ke hati, dalam hati pun sempat kita buat dosa. Rahsia orang tak tahu apa pun. Dosa yang terang-terang, yang orang nampak dan orang tak nampak. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, ni 10 ni, ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Abbas. Nak tak apa, bapa saudara ku, nak tak aku bagi kau satu amalan, kalau kau buat ni diampunkan dosa-dosa 10 jenis dosa tu, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ni kita ya sama-sama sampaikan. Kalau kita tak dapat buat berjemaah, buat seorang-seorang. Ya, jangan sampai tertinggal kita bila kita meninggalkan dunia. Kita tak buat bekalan yang banyak, kerja yang sedikit, bekalan banyak. Salah satunya apa ni lah, solat tasbih. Saya ulang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Abbas. Ya, kalau buat perkara ini dengan dapat satu rakaat tu 73 tasbih, 4 rakaat maka akan jadi 300 tasbih. Itu yang pertama, ya, diampunkan dosa yang awal dulu. Dosa awal kita bila tuan? Dosa bila kita bermula akhir balik. Itu dosa awal. Mula akhir balik, mulalah kita ditaklifkan, diberi tanggungjawab. Fikir dosa pahala. Yang kedua apa dia? Dosa yang akhir, nanti ujung sana. Kalau ada dosa, dijemput Allah dan keadaan dosa ujung sana. Tak ada dosa diampunkan oleh Allah. Yang ketiga apa tadi? Dosa yang lama kita lalu, kita tak ingat pun dah dulu dosa kita. Yang keempat, dosa yang baru kita buat semalam, kita tak ingat kan semalam dosa apa. Bukan dosa apa, semalam memang banyak dosa. Dosa apa ya semalam ya? Dosa apa? Memang ada dosa semalam. Kita pandang ni dosa, cakap dengan dosa, dengar silap je dosa. Allah. Jadi memang ada je lah hidup dengan berdosa. Bukan dosa kita berdosa, tapi kita mencari dosa. Ya Allah. Yang kelima, dosa yang sengaja kita buat itu, insya-Allah dah diampuni Allah, ya. Yang keenam, dosa yang tidak sengaja. Yang ketujuh, dosa yang kecil. Yang ke-8, dosa-dosa besar. Tapi dia sebut tau, ulama kata apa, kalau sembahyang tinggalkan tak termasuk pun dalam pengampunan ini. Tu ada cerita dia tu. Dan yang ke-9, dosa yang rahsia. 10 dosa yang terang-terangan yang kita buat, semua insya-Allah akan diampuni oleh Allah. Namun ada pendapat kata takkan macam itu punya besar ganjarannya. Allah Maha Rahim. Dosa macam mana pun, tapi ni kita telah cari jalan untuk diampuni dosanya. Dia kata takkan nak buat 4 rakaat 30 tasbih itu boleh diampunkan dosa besar, dosa kecil. Kenapa? Sampai macam itu punya pendapat, kata dia. Mana ada sesuai ke buatnya macam itu? Buat dalam 40 minit semua diampunkan 10 jenis dosa. Mana ada? Bagi kita tetap berpegang kerana wasiat Nabi kepada Sayyidina Abbas. Kalau nak bersih meninggalkan dunia ini, insya-Allah amankan, lazimkan dengan solat-solat tasbih. Cari peluang, ada masa kan, cuba kita isi. Jadi alhamdulillah di masjid ini istiqamah sebulan 2 kali. Di masjid inilah istiqamah, dan kita kena istiqamahkan diri kita. Bila di masjid ini dah ada sebulan 2 kali, minggu pertama, minggu ketiga, kita istiqamahkan diri kita. Kita pula ambil tambah daripada 2 tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, ya, insya-Allah. Tuan sedang hadirin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bagi orang yang dah putus harap untuk hidup. Kita sambung bagi orang yang dah putus harap untuk muda. Kita sambung bagi orang yang dah putus harap sakit tak sembuh. Tuan-tuan ada harapan nak muda tak? Mana ada. Jadi kita dah putus harap untuk muda, kan? Yang sakit mungkin berubat, ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau tua dah tak ada lah. Saya rasa saya umur 70 tahun nanti saya ada harapan balik kepada umur 7 tahun ataupun 17 tahun, ada? Tak ada. Memang kita putus harap dah. Bila dah putus harap begitu, dah lebih pada usia subsidi, usia 63 tahun. Usia Nabi 63 kan, lebih tu subsidi tu. Nak tengok kita baik ke tak baik. Kalau kita terus dengan kebaikan, itu hidayah. Kalau kita tengah-tengah keburukan, diberi kita kemewahan, tapi kita tak ingat, terus dengan keburukan, itu namanya apa? Istidrat, jaga-jaga. Umur panjang, diberi mewah, tapi tak nak ibadah.
diberi mewah, itu ujian, namanya istidraj. Kita yang mana tuan-tuan cari ya. Malasnya nak ibadah, hidup senangnya hidup. Jaga-jaga tu. Kau tengok aku tak sembahyang pun boleh hidup senang. Itu istidraj, jaga-jaga. Okey, berikutnya orang-orang seperti itu yang kita mungkin dah sampai ke tahap itulah. Maka dan segeralah kita bersyukur. Kita kena banyakkan bersyukur. Dan syukur ia siapa? Ia orang atas sana, orang yang sudah putus harap ia daripada hidup, bahawa membanyakkan ia akan berkata yang lepas tu. Doa yang tuan-tuan pun dah amal. Tak dapat bahasa Arab pun tak apalah, bahasa Melayu tak apa sekarang. Lepas sembahyang bahasa Melayu pun tak apalah. Kalau kita nak lafaz bahasa Arabnya, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Mungkin kita susah nak hafal. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Tak apa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, bantukanlah daku ya Allah. Bantu apa? Dalam menghadapi mabuk dan kecelaruan mati. Tanya lepas, Allah, kau bantu aku ya Allah dalam menghadapi susah mati. Itu tak apa, bahasa Melayu tak mengapa. Kemudian apa yang kedua dia kata tadi? Ya Allah, ampunkanlah daku, kasihanilah daku ya Allah, dan hubungkanlah daku di tempat yang tertinggi nanti, yang dekat dengan kau ya Allah. Tuan-tuan, ini atas dulu dah lama, bulan lalu tu. Yang ini pula segeralah bagi kita ini, bagi yang dah tak ada harapan tadi untuk hidup, tak ada harapan lagi untuk sembuh, tak ada harapan lagi untuk muda. Segera ia bagi Allah dengan segala nikmat dan syukur. Dan syukur ia bagi Allah dengan segala nikmat yang dikurniakan akan dia kepadanya, seperti nikmat iman. Syukur kita beriman, syukur kita dulu Allah Ta'ala pilih kita daripada Lauh Mahfuz, daripada alam roh, daripada alam roh Allah Ta'ala ambil roh kita. Syukur kita dicampakkan ke dalam rahim ibu kita yang telah beriman kepada Allah. Jadi hari ini kita lahir dalam keadaan lahir dijaga oleh orang yang beriman kepada Allah. Ada yang sama daripada dalam roh, Allah letak dalam rahim orang yang tak beriman, dan akhirnya mati dalam keadaan tak beriman. Ada yang dulu daripada alam roh diletakkan di rahim orang yang tidak beriman, tapi akhirnya beriman. Kita syukur lahir kita daripada, keluar kita daripada perut ataupun duduk ditumpangkan di rahim yang beriman. Jadi alangkah bertuahnya kita hari ini, kita dapat nikmat iman dan Islam. Tak ada nikmat lain lah dalam kehidupan. Yang kerana apa? Iman dan Islam ni lah yang kita nak bawa untuk jumpa Allah. Nikmat kehidupan yang lain berbentuk harta benda tak bawa jumpa Allah. Tapi nikmat iman dan Islam ini yang nak bawa jumpa Allah. Sebab itu tuan-tuan, untuk mengejar nikmat iman dan Islam ni, kalau sebut tadi dah sebut, tak apalah kita sebut. Tuan-tuan tu boleh pernah notakan perkara ini. Kita sama-sama sekarang sebaya, mungkin umur tak sebaya. Saya jauh lebih muda, baru 27, tuan-tuan 70, tua dah. Apa pun sebaya kehidupan kita di roh dulu sebaya. Kemudian itu hari ni keadaan kita sebaya. Saya dan tuan-tuan sama-sama macam kanak-kanak yang baru bertatih-tatih, jalan jatuh. Bertatih apa ni? Bertatih-tatih. Ini jatuh nak bangkit untuk kejar yang kedua, tinggalkan yang pertama. Apa dia? Yang pertama, ulama kata apa? Hari ini dah kena bertatih-tatih untuk buat perubahan. Semua dah ada dekat nota tu. Min hubbil makhluk ila hubbil khaliq. Bertatih-tatihlah sekarang. Daripada cinta makhluk kepada kita pindahlah hari ini cinta Allah. Hari ini salah satu tanda ada kecintaan tuan-tuan pada Allah ni hari ini ni. Kita tinggalkan rumah sekejap ya. Pergi masjid buat apa ni? Cinta Allah, ya Allah. Cari apa? Cari ilmu, cinta Allah. Cari apa ni? Dulu dalam majlis berkumpul-kumpul mengingati Allah, ini cinta Allah. Yang pertama tuan-tuan, kita berjaya ke tidak? Min hubbil makhluk ila hubbil khaliq. Daripada cinta makhluk kepada cinta yang mencipta makhluk. Berjaya tak? Kadang-kadang kita kandas dan jatuh, kita macam baby 9 bulan, diri jatuh, diri lagi. Yang kedua, min hubbil mal ila hubbil amal. Daripada cintanya harta
kepada ubah cinta tu pada cinta amal pada harta. Tuan-tuan balik ke akhirat esok ni, dalam kitab kita ni kalau dibincang ni, kita balik akhirat tak bawa apa pun. Siapa yang balik ke alam akhirat dia bawa mal. Apa dia mal? Harta. Siapa yang bawa? Harta kita tinggal, tuan-tuan. Harta, tahta semua kita tinggal. Tak ada satu pun kita bawa. Siapa yang hidup dia hebat kat dunia, Allah akan gunakan harta gila-gila lah. Tak ada seorang pun bawa harta. Tapi dia bawa tukar harta dengan nilai pahala dia. Sebab itu ulama kita cantik susun. Min hubbil mal ila hubbil amal. Daripada cinta harta kepada cinta amal daripada harta. Jadi inilah tambangnya amal daripada harta yang kita nak bawa. Kita tak akan bawa tuan harta, tapi kita bawa amal daripada harta tu. Kita tak akan bawa dunia kan. Kita akan tinggalkan. Dunia ni makhluk. Kita akan bawa cintanya Allah. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Min hubbid dunya ila hubbil akhirah. Ini kan jalan jatuh ni namanya. Daripada cinta dunia kepada cintanya ke akhirat. Kita sama pernah dengar kalau Farudin cakap tu lebih kurang tu aja. Daripada cinta dunia kita cuba kepada cinta akhirat. Hari ini kita tinggalkan dunia, bukan kita tinggalkan terus. Contohlah kerja sekejap. Kita kalau orang balik ni semua dah besar macam kita ni kan. Kalau kita ada kerja, bukan kita tak kerja. Ya, kerana di situ di dunia itu ada keperluan akhirat. Dekat akhirat tak ada keperluan dunia, tak ada. Dekat kubur tak ada keperluan dunia. Dekat kubur tu nilainya keperluan akhirat. Tak ada. Mana ada? Kerana keperluannya kita cari di dunia. Dah masuk kubur, barzakh, tak ada lagi keperluan untuk dunia datang. Keperluan dia untuk akhirat je. Silap langkah kita, susah merana kita. Bukan seketika, selama-lama. Jadi hari ni kita belajar lah. Jatuh-jatuh kita nak belajar cinta akhirat, datang juga cinta dunia. Kadang-kadang yang atas saja belajar nak cinta Allah. Kadang-kadang terdatang cinta makhluk. Tuan-tuan, puan-puan, jaga-jaga. Saya bagi contoh, sama je bagi contoh mudah dalam sembahyang. Kita cinta Allah. Tanda cinta Allah, kita buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Kita bertakbir sembahyang, cinta Allah ni. Allahu Akbar. Dalam cinta Allah, baca Fatihah tak habis lagi. Datang cinta dunia. Tadi pergi masjid aku pakai selipar, aku pakai kasut. Kasut raya pula tu. Yang kasut raya nak pakai raya haji. Ini tadi letak kat tangga mana ni Allah? Tangga sana pula, aduh ya Allah. Dalam sembahyang. Lepas sembahyang bagi salam terus tengok kasut. Hilang betul lah. Allah. Dalam sembahyang. Ini jatuh kita tu. Tersungkur kita. Dalam cinta Allah kita tersungkur oleh Allah. Nilai ini yang kita takut tak dipandang oleh Allah. Kerana dalam cinta dia kita ada terselit cinta dunia. Tuan-tuan, ulama sebut senangnya. Kalau cinta dunia masuk dalam hati, cinta Allah. Kalau cinta makhluk masuk dalam hati, cinta Allah keluar. Tuan-tuan, kalau cinta makhluk masuk dalam hati, cinta Allah keluar. Dia tak boleh duduk sama. Tak. Makhluk ni Allah jadikan. Dunia ni kita cinta dia, dia keluar. Cinta kebesaran Allah. Makhluk yang kita nampak ni, kita buat je. Tapi jangan letakkan kecintaan. Contoh yang kedua apa tadi? Min hubbil mal ila hubbil amal. Bawa duit RM10. Nak tukar, nak masuk tabung tu RM1. Semua RM10. Tuan-tuan, Allah tarik 10. Macam mana ni? Nak cinta mana ni? Sekarang ni. Mal tu harta kan? Tarik 10, keluar lagi, tarik lagi. Keluar 20 pula. Allah, tadi ingatkan nak tarik lagi kecil. Dan ketika itu tuan diuji. Masuk lagi dah pelan-pelan. Orang tak nampak. Tarik 50, ya Allah. Masa tu cinta mal ke cinta amal? Tuan-tuan nilai sendiri. Nak masuk RM1. Akhirnya yang tertarik yang keempat RM50. Tuan-tuan nak cinta mana masa tu? Allah. Nak cinta mana? Kalau tak jadilah 50, RM1 balik. Nampak sangat. Cintanya mal lebih berbanding cinta amal. Nak bawa mana? Tuan-tuan, inilah persiapan-persiapan yang kita kena persiapkan untuk diri kita. Yang keberapa tadi? Yang ketiga kan? Min hubbil mal, min hubbid dunya. Min hubbid dunya ila hubbil akhirah. Daripada cinta dunia, marilah kita tengok kitab, belajar kitab, cinta akhirat, dapat ilmu sikit cinta akhirat, tak apalah. Yang keempat, apa dia? Yang keempat dekat kitab kita. Min hubbil haya ila hubbil mamat. Daripada cinta hidup, kita pindah
cinta mati. Ni tajuk kita. Persiapan untuk cinta mati. Ada ke tak? Cinta hidup lagi, tak ada apa. Hidup akan kita tinggalkan kat dunia. Kita akan dapat satu saat kematian. Kemudian kematian tu akan dimatikan. Yang kita dapat kehidupan. Kehidupan tu yang tak akan mati lagi. Kalau soal kenapa lepas hidup tak mati? Sebab matinya dimatikan. Dah tak ada lagi. Hidup kita ni, mati dan hidup kita sama. Dua masih ada lagi. Bila kita mati nanti, sakarat, nazak, nyawa diambil, kita mati. Bila kita mati tu, mati tu dah tak ada lagi. Yang ada hidup. Sekarang ni masih ada mati dan hidup. Sekarang masih ada mati dan hidup. Mati saja, mati itu Allah matikan. Yang ada baki tinggal kehidupan. Kehidupan tu mati lagi kan? Tak ada, kerana kematian telah dimatikan. Yang namanya mati pada diri kita telah dimatikan Allah. Yang ada pada diri kita tinggal kehidupan. Tu mula barzah, bukan mula mati, tapi mula kehidupan. Susah ke senang di barzah? Di sinilah nak cari masa kita hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Bersyukurlah kita dengan nikmat kurniaan iman dan Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman itu, jaga Islam itu, dan kita alhamdulillah dapat kita jaga. Hari ini tuan-tuan jaga iman apa dia? Aku yakin Kau lah Allah segala-galanya ya Allah. Jadi hari ini aku yakin ya Allah, susah senang, sihat sakit, apa lagi? Apa tua muda dan sebagainya lah. Apa saja yang berlawanan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sini, dan harap ia akan dia bahawa mati akan dia atas keduanya, dan berharap wahai Allah, Kau matikan aku ya Allah dalam iman, matikan aku dalam Islam. Itu harap kembali sana. Allah dah kurniakan kita nikmat iman, Allah dah kurniakan nikmat Islam. Tak ada satu nikmat pun tuan-tuan yang lebih nikmat, iaitu iman dan Islam. Tak ada lagi. Itu lagi bernilai, sangat bernilai. Tak ada nikmat yang boleh dibandingkan dengan dua nikmat itu. Nikmat makan, alah, kalau berbandingkan di akhirat nanti, nikmat makan tak sama. Nikmat makan di akhirat, sekali makan, kalau sebiji kurma akan rasa daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu nikmat makan kat sana. Kalau nikmat dunia, makan anggur satu mangkuk, akhirnya perut tak berapa selesa, pergi kencing, buang. Nikmatnya sikit je. Makan lagi kedua lebih kurang. Tapi di akhirat sana, di syurga, makan satu, nikmat itu tak akan hilang sampai bila-bila. Tambah yang kedua, nikmat tak akan hilang sampai bila-bila. Tambah ketiga, rujuk kita, rujuk Al-Quran, surah Al-Insan. Nanti jumpa surah Dahar ya. Nanti kita tengok macam mana nikmat-nikmat syurga. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Cari kat sana, kita akan jumpa. Kalau tak jumpa tak apa, cari dalam surah Al-Waqiah, nanti kita jumpa. Nikmat itulah yang nak dicari di dunia untuk bawa ke sana. Dan doa dikata, dan harap sungguh-sungguh wahai Allah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam ini, harap-harap aku mati dalam keadaan iman dan Islam. Harap-harap mati dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah. Kerana tak ada agama lain yang lebih disukai oleh Allah, yang lebih. Tak ada lagi lah, bukan agama lain yang lebih. Memang tak ada agama lah kat dunia ni sebenarnya kecuali Islam. Inna dina indallah Islam. Iaitu tak ada agama lain. Memang tak ada. Mana ada agama lain kat dunia ni? Tak ada. Islam aja. Zaman Nabi dulu semua Islam ni, mana ada. Yang kita kata ni betul, kita dalam bahasa global biasa-biasa cakap ni agama ni, agama ni, agama ni. Semuanya mana ada agama? Tak ada. Allah dah sebut inna dina indallah. Agama pada sisi aku, agama Islam. Kat dunia ni kan semua kita pada agama Allah. Kalau ada agama yang kita sebut Hindu, Buddha, itu bukan agama tu. Jadi itulah. Bersiap sedialah kita. Kita ni pasti dan pasti tuan. Saya suka sebut, memang kita akan tinggalkan punya. Kan saya kata yang lepas. Kalau tuan ada tulis, kalau kita dah tulis yang lepas, saya kata dunia ni kan betul bukan tempat kita tinggal, betul kan? Dunia tak, tempat kita tinggal sana. Bermula di barzah. Di barzah tu bukan setahun 2 tahun tau. 4,000 tahun boleh jadi di barzah. 4,000 tahun, 40,000 tahun boleh jadi di barzah. Maulana Wani Helmi dia kata, panjangnya masa barzah tu 40,000 tahun. Tapi kalau kita diambil oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, kita duduk dalam barzah macam satu malam pengantin baru nak rasa seronok, dah subuh tuan-tuan. Itu ditulis dalam kitab, macam satu malam pengantin baru. Dan kemudian ada disebut lagi,
orang yang di barzah sana, keadaan hidup dia tinggalkan dunia dalam nikmat iman dan Islam, duduk dalam kubur macam 2 rakaat sembahyang sunat ringkas. 2 rakaat, macam mana punya cepat untuk pergi ke mahsyar, macam mana punya cepat perhitungannya ke mizan, bagaimana punya cepat. Tapi Tuhan ya Allah, orang yang meninggal dunia, tiada iman kepada Allah, tiada Islam lagi, dia akan duduk dalam kubur lebih daripada 40,000 tahun. Mati ke? Mana mati? Tak mati dah dalam kubur. Kenapa tak mati? Tadi saya dah sebut awal, matinya telah dimatikan. Yang ada hanya kehidupan. Itu tempat pertama. Persinggahan pertama bermulanya kehidupan. Kemudian kita ke mahsyar, kemudian kita ke mizan, kemudian kita ke sirat, kemudian carilah jalan mana, kampung mana kita nak tuju. Ini kalau sirat tak lepas, kita tahu kampung kita kat mana. Kalau sirat dah tak lepas, kita akan tahu di mana kampung kita. Sekarang boleh cerita, ya Allah. Ni kita nak ajak lah. Dunia ni tempat cerita akhirat. Akhirat, dunia tinggal cerita. Allah, menyesal ya Allah. Menyesalnya Allah. Kerana apa? Dia kenang yang balik, kenang, tinggal cerita. Kenangan tu, penyesalan yang tak ada langsung jalan penyelesaian. Tapi kalau kat dunia ni menyesal, aku dulu muda, aku tak ada buat baik. Ada jalan penyelesaian. Dah umur ni berbuat baik. Ni dunia lah dunia. Ada ubatnya. Akhirat, ya Allah, mana ada. Mudah-mudahan pengakhiran kita pengakhiran yang terbaik, ya Allah. Dan bahawa minta diampun segala dosa. Dan minta diampun segala dosa. Kalau kita naik atas sebab itu, disuruh kita banyakkan baca Quran. Yang lepas tadi sebut tu atas. Kemudian banyakkan zikir kepada Allah. Kemudian banyakkan bertasbih. Kemudian banyakkan selawat. Tu yang atas, segala tanda-tanda kan, dia nampak tu. Itu siapa tu orang yang suruh baca Quran, suruh zikir, suruh tasbih, suruh salawat? Itu siapa? Itulah kalau atas lagi, tuan naik lagi atas, dia kata apa? Orang yang telah putus harap daripada hidup. Jadi kita lama lagi ke boleh? Tak apa, kita lama lagi masih nak hidup lama. Tak, kita yang dah macam ni, kita lah sebenarnya dikategorikan dalam kumpulan itu. Kita pun dah tak ada harap lagi dah. Kalau senang cakap, saya ni, kita ni dah tak ada harap nak muda. Kalau muda mungkin panjang umur, mungkin. Adakah umur itu diambil oleh Allah Ta'ala bergantung pada hanya ketuaan seseorang, tidak pada muda? Ya tidak. Adakah umur itu diambil oleh Allah Ta'ala bergantung kepada kesakitan seorang? Tidak. Orang yang tak sakit pun Allah ambil. Jadi begini, ini bekalan kita lah persiapan. Walaupun dinasihatkan bagi orang yang dah putus harapnya. Sebenarnya kita lah yang kena bawa dalam kehidupan kita. Nanti boleh balik-balik, tengok atas balik lah. Tuan-tuan kat rumah tengok balik ayat-ayat yang kita dah baca. Ayat-ayat lalu lah. Ayat-ayat hikmah ni. Mudah-mudahan kita semua dapat amalkan je tak? Mohon diampunkan daripada segala dosa itu banyak. Kalau kat sana dia kata tak bertaubat, di atas dia kata taubat. Taubatlah, dia kata banyakkan bertaubat supaya dosa kita yang terampunkan itu Allah akan tukarkan dengan kebaikan. Ya tuan-tuan, hari ni walaupun disebut Nabi itu beristighfar satu hari tak kurang 100 kali, maka kita lagi agak berapa kali sepatutnya tak? Nabi pun sebut, aku ni beristighfar. Maksudnya apa? Mohon ampun pada Allah. Mana ada dosa pun tak kurang 100 kali. Jadi kita ni berapa kali nak kena istighfar? 33 kali. 33 darab 5 pada berapa? Ya, lebih juga lah tu. 33 darab 5 lebih juga 100. Dah lebih lah Ustaz 100. Saya tak lepas sembahyang 33. Astagfirullah. Ini bukan kita. Kita ni bukan satu. Kita kan ribu lah kita. Mana-mana tahu daripada ribuan yang kita ucap, yang kita lafaz, Allah Ta'ala terima satu. Ya, mohon ampun daripada Allah SWT. InsyaAllah memang tuan-tuan orang yang amal ni cuma untuk kita tahu je lah. Dan bahawa diterima segala kebajikan. Mohon Allah, aku buat baik ya Allah, kau terimalah kebaikan aku ya Allah. Kau terimalah kebaikan. Tuan-tuan, nak cakap macam mana tadi? Kalau tadi apa? Kita sebut balik lah. Hari ni kita berkumpul-kumpul kan. Ni hadis ni yang lepas tau. Majtama'a qaumin, tidaklah berkumpul seseorang itu. Dia berkumpul apa? Yadhkurunallah. Dia kumpul dia untuk ingat Allah. La yuridu syai'an. Dia tak nak apa-apa. Dia kumpul tu tak nak apa-apa. Tadi dia ingat Allah Azza wa Jal.
La yuridu, dia tak nak apa-apa. Bidzalik. Kumpul ni tuan-tuan tak nak apa-apa. Perempuan tak nak apa-apa. Kecuali tadi kita nak ingatkan Allah. Tadi nak kita datang ni mengingati Allah, membesarkan Allah. Kumpul ni tak ada apa-apa. Maka apa kata Nabi SAW? Nada munadim minas sama. Orang ini didoakan oleh pendoa, diseru oleh penyeru. Daripada mana? Minas sama'i, daripada langit. Apa dia seru? Qumu maghfiran lakum, qumu maghfiran lakum. Kamu bangun, nanti kamu telah diampunkan. Tuan-tuan, Allah. Jadi hari ni kita cari jalan untuk kita diampuni. Dia duduk seketika pun, qumu maghfiran lakum. Siapa yang cakap tu? Ini yang cakap nadam munadim minas sama. Allah sediakan bagi rombongan kita ni, Allah sediakan penyeru daripada langit. Dia kata nanti ni bangun, dosa diampunkan. Saya nak kata tentang kebajikan tadi tu. Tentang kebajikan. Alangkah beruntungnya setelah diampunkan, Allah Ta'ala dengan sifat rahimnya itu, budhilat sayyiatikumul hasanat. Allah tukarkan keburukan dengan kebaikan. Bukan sekadar diampuni tuan-tuan puan-puan, bukan sekadar diampuni, tapi Allah tukar. Ya Allah, punya rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah. Bukan setakat diampuni je, tapi Allah tukarkan keburukan dengan kebaikan. Macam mana? Inilah benda yang mahal, yang susah nak kumpul-kumpul dapat. Nak dapat senang, tapi nak kumpul-kumpul nak dapat tu, cuba kumpul berapa dapat. Memang dapat ni. Datang datang buat apa? Ibtira awajhillah. Aku nak ridanya Allah. Ni tak ada apa ni. Ilmu dapat, apa semua dapat lah insya-Allah. Mudah-mudahan diterima segala kebajikan dan bahawa dijauhkan daripada seksanya, dan bahawa dijauhkan daripada seksanya. Seksanya apa? Seksa Allah Ta'ala. Seksa di mana? Di barzah lagi dah menunggu seksa. Ini kita ceritakan lanjutan daripada lepas sembahyang kan. Tentang kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nampak orang tak sembahyang, kesian. Seolah-olah orang ni sedang menuju ke jurang kehancuran. Orang ni sedang mencari jalan untuk diazab. Kenapa tak sembahyang? Sedang cari jalan untuk diazab oleh Allah. Nabi pernah tunjuk depan sahabat. Apa kata Nabi? Ini balasan bagi orang tak sembahyang. Ni. Kan? Nabi tunjuk depan sahabat begini. Tulang rusuk kanan ke kiri, tulang rusuk kiri ke kanan. Dan dalam kitab Fadil Aman tuan saja. Dalam kitab Muntakhabah Hadis pun ada sebut. Nabi kata, orang yang mati tak sembahyang, Allah, nanti dia derap kaki akhir belum habis lagi. Kita kat kubur masih dengar lagi. Masih dengar. Dunia, bumi himpit kita, tulang rusuk kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Itu ringan, itu azab ringan. Ada azab yang lagi berat lagi. Subhanallah. Itu yang digambarkan. Ini ringan. Agaknya yang berat macam mana? Jadi sebab itu ya Allah, minta Allah tukar kita keburukan dengan kebaikan. Tak payah minta, datang dah dapat. Kemudian minta bahawa dijauhkan daripada siksa. Itu sangat penting. Jauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramadan, Nabi dah ajar di bulan Ramadan. Itu jangan ditinggalkan ya. Yang ujung hadis Salman Al-Farisi itu, wastaghfiru, kata Nabi, kamu banyakkan 4 perkara yang lepas. Itu jangan tinggalkan. Bukan dia habis Ramadan, dia habis tak. Yang Allahumma inna nas'aluk, bukan. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu amalkan, tu berhubung kait dengan kitab kita ni, berhubung sangat. Hadis Salman Al-Farisi tu, hadis yang panjang Ramadan tu. Nabi taruh kat belakang, di hujung hadis Nabi kata banyakkan di bulan itu. Bukan rupanya banyakkan bulan itu, bawa keluar sekarang ni. Apa banyakkan? Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksilah tiada Tuhan kecuali Allah. Bersaksilah tiada Tuhan kecuali Allah. Apa lafaznya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir atas dah disuruh, dianjurkan. Kemudian buat apa lagi? Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu dianjurkan atas sana. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semua dijelaskan. Kemudian yang 2 bawah tu apa? Kita semua nak, itu disebut. Kita minta lagi 2 apa? Allah, aku nak syurga. Allah, aku tak nak neraka. Kan ayat tu. As'alukal jannah wa
dzubika minan nar. Itu minta tu tuan-tuan, bukan sekat Ramadan. Bawa lah keluar Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bukan amalan itu untuk kita tinggalkan Ramadan, tak. Walaupun Nabi sebut depan sahabat, kata ini amalan banyakkan di bulan Ramadan. 2, kamu ridha Allah. 2 lagi, kamu mesti nak. Apa ridha Allah? Banyakkan la ilaha illallah. Apa ridha Allah? Banyakkan astaghfirullah. 2 lagi yang kamu mesti nak, kamu mesti nak syurga. As'alukal jannah. Apa lagi satu yang kamu mesti nak? Aku tak nak neraka. A'udzubika minan nar. Inilah dalam kitab kita. Jauh pergi sana. Jadi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala ni menghadapi hari-hari tua. Hari-hari kita belum bangka lagi, belum. Bangka dah tak kuat, hari tua. Ya, yang dah tak ada harap tadi itulah. Ya Allah, kita lah orangnya tak. Minta Allah Ta'ala jauhkan daripada siksanya. Doa yang bagus, yang dah jadi warid pada kita tu, amalkan. Apa dia? Doa selamat tu. Itu amalkan, ya Allah. Saya tahu kita pun selalu amalkan. Ya? Allah minta selamat agama. Satu kan. Minta afiah jasad. Lagi yang ketiga, minta tambah ilmu. Lagi, minta barakah rezeki. Minta taubat sebelum mati. Lagi, maghfirah, diampunkan ketika mati. Lagi apa? Allahumma hawwin, ya Allah engkau jauhkan daripada aku mabuk susahnya mati, yang kita pun sebut. Semua terkumpul kat situ. Pasal kalau doa tu amal, ya Allah, kalau diterima lah Allah. Ni kita kata di situ kita berkalau kalau diterima, tapi kita khawatir. Saya selalu cakap kan, kita nada merayu bangun malam, Allah, ya Allah, ya Allah. Takutnya kita kalau Allah tak pandang pun kita punya tanda. Allah, ya Allah. Kita merayu Allah, Allah, aku nak dia Allah, aku nak dia Allah. Rupanya Allah tak nak dengar pun. Kita khawatirlah kalau ni, kalau 2 ni Allah tak pandang tangannya menada. Allah tak nak dengar apa yang kita rayu. Ya Allah, takut kita. Tak tahulah ke mana. Cari ajalah jalan untuk kita mudah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jauhkan daripada, minta jauh daripada siksa tadi. Cik Ganan bantu kita pada doa tadi, minta doa selamat tu. Itu dah warid, dah biasa orang amalkan. Kita amalkan lah. Siapa yang tak nak senang masa mati susah, ya Allah. Allah. Dan hendaklah ia baik sangka dengan Allah, dan yakin ia bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih kasih sayang kepadanya daripada ibu bapanya. Allah terlebih sayang kepada hamba ni yang beriman ni, yang ada merasai nikmat iman, nikmat Islam. Dia terpilih lah ni. Allah lebih sayang berbanding seorang ibu sayang kita. Tuan-tuan, ulama kita, kalau Tuan Haji Wahab biasa dengar perkataan ni, Allah sayang kita ni, nak dibandingkan, lebih sayang yang seorang ibu pada seorang anak yang kecil. Allah layan kita, lembutnya layan Allah, lebih 70 kali lembut seorang ibu layan anak kecil. Kita ingat ada mak kita sambut kita balik sekolah, cempak je baik, mama, Allah sayang balik. Itu tu Allah layan kita 70 kali lebih. Bagi siapa? Orang yang ada nikmat iman dan Islam. Dalam kitab kita, Allah terlebih kasih, Allah terlebih sayang berbanding sayang ibu dan abah pada kita. Jangan khawatir. Syarat, jaga ya tertib kehidupan. Apa yang dianjurkan khususnya tadi tentang iman dan Islam. Iman terletak kepada percaya. Islam tu pada amal. Iman tu kena percaya Allah, percaya Rasul, percaya malaikat, percaya kitab. Pada Islam tu amalnya pada percaya. Bukan sekadar percaya tetapi tak amal. Ada orang yang tak beramal. Percaya siapa jadikan ni? Allah. Betul, iman betul tu percaya pada Allah, tapi tak sembahyang. Ini tak amal. Ini sama juga. Ulama kata tak ubah macam iman Abu Jahal. Jahal, engkau percaya tak Muhammad ni orang yang betul? Percaya. Tapi bila diajak kepada menyembah Allah, tak percaya. Ini kan iman sama je orang. Percaya pada Allah tapi tak sembahyang. Percaya pada Allah tapi tak puasa. Percaya pada Allah tapi tak boleh jaga mulut, tangan, lisan, tak boleh jaga. Percaya kepada Allah melihat tapi buat perkara yang subhanallah. Kalau kita balik akidah lah. Tuan-tuan, kalau nak rujuk akidah awal sana,
kitab Hidayatul Subyan ni awal sana. Jadi ini itu pada iman, iaitu percaya. Islam tu pada rukun itu amalannya. Jadi ada orang yang beriman katanya tapi tak beramal. Sebab itu tuan-tuan tak dinafikan kalau saya kata gabungan kalimah, dua kalimah syahadah itu mantap. Satu kalimah la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Kemudian sebelah dia apa? Muhammadur Rasulullah. Beriman kepada Allah, beriman. Cara kita beriman kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Nak buat bagaimana caranya? Itulah sebelah. Allah utuskan insan yang namanya Muhammad. Buat apa ni? Tunjukkan cara nak sempurnakan iman. Caranya bagaimana? Ibadahnya, sembahyang contoh, cara yang dibuat. Puasanya contoh, cara yang dibuat. Hajinya contoh, cara yang dibuat. Sebab itu, la ilaha illallah Muhammad ini tunjukkan bagaimana cara nak sempurnakan tu. Dua gabungan ini insya-Allah ada kesempurnaan. Dan berikutnya, Allah terlebih kasih tadi, terlebih kasih sayang kepadanya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang ini yang menghadapi perkara-perkara di atas, yang buat persiapan untuk jumpa Allah. Lebih sayang ibu daripada bapanya, daripada kita lah. Dan sangat maaf, Allah maha, innallaha ghafur, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Sebab itu kita mohon, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, engkau suka pengampun. Memang kenalah dengan kitab yang Tuhan hadap tu. Allah sangat suka, tapi bila nak minta ampun hamba ni, Allah tunggu bila kena minta ampun. Allah suka hamba yang bertaubat. Bila dia ni nak taubat ni, ya Allah. Allah tunggu. Kerana cintanya Allah pada hamba yang dijadikan itu bukan Allah nak azab, bukan Allah nak siksa, tapi sebaliknya, kita hidup mencari untuk diazab dan untuk disiksa. Sebab jalan dah tunjuk. Allah jadikan neraka bukan untuk masukkan kita dalam neraka, tak. Untuk sebagai peringatan, jangan cari jalan masuk neraka. Tapi kita hari ini tak endahkan perkara jalan. Jalan yang kita cari kena jalan masuk surga. Sebab ini kampung kita bukan neraka, kampung kita syurga. Balik kampung betul lah, ambil jalan yang betul. Saya lah mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan. Berikutnya, Allah sangat pemaaf, afwa. Dia suka memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau suka ampunkan aku, maafkan aku. Okey, dan mengampun segala dosa-dosanya, segala dosa-dosa yang kita lakukan itu mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diterima. Mungkin tadi kan macam ada selisih. Tadi kata kalau Allah tak pandang, Allah tak nak dengar. Insya-Allah mohon lagi. Allah tak nak pandang, tak nak dengar. Sebenarnya Allah kasih kepada kita. Doa ni tak dapat kan? Esok dia doa lagi. Letak lagi harap dekat dengan Allah. Letak lagi harap. Bila doa terus dapat, ya Allah, Engkau beri aku, ya Allah, 1 juta harta. Bagi harta terus letak ingat Allah. Cuba minta tak dapat, esok minta lagi. Allah punya suka, ya Allah. Sampai ulama kata apa? Nabi jumpa Allah, kemudian turun sampai langit yang ke-6. Jumpa Nabi Musa. Apa dapat hadiah? 50 waktu. Ini tak boleh, minta kurang-kurang. Rupanya Allah boleh bagi 5. Kenapa Nabi naik jumpa Allah lagi? Rupanya Allah lagi suka, harap lagi kepada Allah. Hai Allah, kurang lagi ya Allah. Umat aku ni tak kuat ya Allah. Kurang lagi, naik lagi. Allah suka pandang Nabi kerana apa? Allah suka datang merayu tu. Tuan-tuan, kalau kita merayu pada Allah, Allah suka kan? Sebab kita letak harap dan khauf pada Allah. Kan? Apa dia harap? Rojak dan khauf kita pada Allah. Apa rojak ni apa? Harap dan khauf, takut. Ya Allah, semalam dah minta, ya Allah, takut Engkau tak terima semalam, ya Allah. Aku harap Engkau terimalah ya Allah hari ni. Tak terima lagi. Esok lagi, ya Allah, harap Engkau terima ya Allah yang aku mohon, ya Allah. Aku takut yang aku mohon semalam Engkau tak terima, ya Allah. Minta lagi, Allah punya suka, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, saban waktu, setiap waktu, dan khususnya saban malam, Allah rindu kita. Bila kita nak jumpa Allah? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita semua insya-Allah istiqamah, kita bagi peluang untuk Allah bercerita-cerita dengan kita. Boleh? Allah. Selalu kita bercerita-cerita dengan Allah. Wahai Allah, inna nas'aluka salamatan fid din. Kita cerita dengan Allah. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah pada agama. Wa afiatan fi jasad ya Allah.
Engkau sihatkan jasadku ya Allah. Kita cerita, kita minta cerita. Tapi masa bila kita nak beri peluang, Allah nak bercerita dengan kita, saya anjurkan saya dan tuan-tuan perempuan di saat-saat macam ini, carilah masa, bagi peluang, buka pintu hati seluas-luasnya, cari masa untuk Allah, buka Quran. Allah nak berbicara dengan kita. Subhanallah. Allah nak bicara, dia nak bercerita dengan kita. Tapi sayang hari ni manusia tak buat pilihan ini. Manusia lagi suka bercerita dengan yang biasa kat tangan kita kan. Lagi suka bercerita di situ. Sedangkan Quran, Allah nak cerita dengan kita. Allah nak cakap, Allah nak cakap. Ada orang yang tutup Quran, tutup jendela hati, tak bagi peluang. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya tentang perempuan ni. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Ya, mudah-mudahan kita selesai dalam taufik hidayah, kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Na'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama